Okey, pameran Pot and Pottery ini adalah satu idea yang kami kembangkan bersama dengan Datuk Dino, salah seorang sukarelawan muzium Universiti Melaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep asas muzium sejak akhir-akhir ini kami cuba mengembangkan research museum, kerana research museum ini adalah satu daripada cita-cita dan juga harapan Universiti Melaya agar kita warga universiti untuk melaksanakan pelbagai penyelidikan, dan kita telah pun berjaya sejak tahun 2019 mengadakan 5 penyelidikan yang mendapat geran-geran utama dari kerajaan seperti FRGS, TRGS dan sebagainya. Yang terakhir, kami masih lagi dalam memenuhi anugerah penyelidikan yang diperoleh daripada AUA, Asian University Alliance, yang kita akan adakan special conference pada tahun 2024 yang akan datang. So objektif inilah yang kami kembangkan, yang mana kita menggunakan bahan-bahan warisan ini sebahagian daripada penyelidikan yang berasaskan STEM. Yang ini kami akan kembangkan. Ya, apabila saya mula-mula menjumpai artifak seramik ini di Melaka, saya pun terfikir sebab seramik ini barang daripada masa yang lama kan, masa Melaka menjadi pelabuhan. Jadi bila kita telah mengutip dan menganalisa serpihan seramik ini, saya rasa terpaksa mengada satu yang lebih daripada cuma mengutip dan menganalisa. Jadi saya pun rasa bahawa apa kata kalau kita dapat mempamerkan ini dengan satu cara dapat kita menunjuk pameran seramik ini daripada seramik yang paling awal terjumpa di Melaka hingga ke seramik yang paling lewat sekali. So kita tahu pada masa yang dulu Melaka ditubuhkan pada tahun 14,000 oleh para mesuara, dan pada masa itu kita baca daripada buku sejarah Melaka satu tempat yang kecil, bukan menjadi pelabuhan lagi. Jadi para mesuara membina Melaka menjadi satu pelabuhan antarabangsa kan. Jadi pedagang daripada pelbagai negeri, daripada negeri China, daripada negeri Arab, daripada India datang. Mereka membawa banyak barang untuk didagangkan. Tapi seramik ini kadang-kadang merupakan bahan yang dijual ataupun macam balang seramik. Balang itu dia simpan barang dalam itu. Walau macam mana pun ataupun tembikar tanah diguna pakai untuk harian, untuk masak nasi, masak lauk, dan mungkin dibuang, kapal terbakar, kapal karam kan. So bahan yang tertinggal ini pada pendapat saya lah, walaupun kita sebagai pengkaji kita mengutip, kita mengkaji, tapi orang awam perlu mengetahui yang walaupun Melaka ditulis dalam buku sebagai pelabuhan yang penting, dan saya mula membeli satu alat pengesan metal detector. Jadi main di tepi pantai dekat Pulau Melaka dan Syambada, terjumpa bahan macam saya kata duit lama, duit shilling lama kan. Saya ternampak seramik. Jadi saya mula kutip seramik ini kan. Dan saya mendapati bahawa bukan hanya satu keping ke dua keping, tapi ada tempat-tempat yang kira banyak seramik itu. Jadi saya buat laporan yang ringkas, saya melaporkan kepada Jabatan Warisan Negara, Pesuruhjaya Warisan. So saya mula melaporkan kepada Jabatan Warisan, dan mereka melawat tapak, 2 tapak di Shah Bandar dan 1 tapak tambak di mana mereka dah tambak tanah itu berdekatan dengan Pulau Melaka. Jadi dengan kerjasama Jabatan Warisan dan Perbadanan Muzium Melaka iaitu Perzim, kami mula proses untuk mengumpul secara sistematik untuk merekod tapak di mana benda itu dijumpa dan masukkan dalam database supaya kita dapat mengumpul dan menganalisa bukan 1 atau 2 keping, tapi seramik yang dikutip sekarang dekat dengan 1000 keping sudah saya jumpa. Tapi bahan seramik dia tahan. Jadi benda ni saya katakan tadi dia bahan yang dijual, trade ceramics, ataupun macam balang, bahan untuk menyimpan barang lain. Mungkin dia menyimpan air dan sebagainya kan. So ini dapat memberi kita maklumat. Kalau kita lihat setiap keping itu, tak semestinya seramik ini datang daripada negeri China. Biasa kita tengok seramik biru dan putih, kita kata zaman Ming ke zaman Qing. Tapi daripada seramik yang kami kutip, kami dapat tahu yang ada daripada Myanmar.
Ada dari especially seramik jenis tembikar batu. Dia panggil Martabanja, Balang Martaban, daripada bandar Martaban di Myanmar pada abad yang ke-15 hingga abad ke-16, jadi bahan awal. Kita temui seramik daripada Vietnam. Dulu dia panggil Anami seramik. Jumpa seramik daripada Thailand masa Kingdom Sukhothai. So benda-benda lama. Seramik daripada Jepun, seramik daripada negeri China. So kita dapat satu gambaran kenapakah terdapat sesuatu seramik yang kata banyak ataupun yang kurang. Kalau kita lihat daripada zaman ataupun dinasti, kebanyakan seramik datang daripada dinasti Ming dengan dinasti Qing. Dinasti Ming iaitu daripada abad ke-17 sampai dinasti Qing, di mana ia berakhir pada tahun 1912. So ini menggambarkan kapal-kapal yang melayar dari negeri mana? Kebanyakan dari negeri China. Kita akan cuba digitize ke semua ini. Kita nak buat daripada database pun dia secara flat mendata kan. So kita cuba digitize, kita cuba akan ambil seramik yang sesuai, yang cantik, buat 3D, dan kita cuba buat satu proses, mungkin kita pakai app untuk mempelajari apakah sebenarnya sejarah Melaka. Sebab sejarah Melaka dulu ditulis oleh pelayar Portugis ataupun negeri China ataupun pelayar Arab kan, mereka cerita sedikit sebanyak tentang pelabuhan Melaka kuno kan. Tapi ini adalah kali pertama kita jumpa artifak. Jadi melalui mata pandangan yang baru, kita pakai artifak ini untuk membuat cerita baru dengan pakai media baru, media yang sesuai untuk generasi baru, supaya kita dapat connect semula mereka. Sebab sekarang generasi muda mungkin tidak minat sangat pasal hal-hal sejarah kan. Jadi melalui artifak yang terjumpa di tapak sebenarnya di kota Melaka yang lama, kita cuba untuk bridge the gap lah daripada cerita lama, masa kuno, masa purba dengan generasi yang muda. Harap-harap mereka dapat menarik minat mereka untuk belajar sejarah Melaka pada masa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, museum ini tidak boleh lari daripada beberapa sasaran pengguna kita panggil. Dia bukan pelawat tapi pengguna. Jadi sasaran kita ingin menjadikan museum ini sebagai satu melting point untuk pelajar-pelajar kita untuk berkenalan dan bermesra dengan warisan yang kita ada. Dan yang kedua adalah kita ingin meramaikan lagi orang-orang untuk pelajar-pelajar, orang-orang di luar sana untuk datang ke museum dan mempelajari secara fun, secara suka-suka bagaimana benda yang penting itu sebenarnya kita boleh faham dengan lebih mudah.